Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Alhamdulillah, hari ini kita sampai kepada siri yang ke-49 ya. Malam ini adalah malam yang ke-25 Ramadan, dan kita berdoa semoga kita direzekikan oleh Allah untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, sekiranya malam ini ditakdirkan Allah merupakan malam Lailatul Qadar ya, sebagaimana yang dikatakan bahawa malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir Ramadan, apatah lagi di malam-malam yang ganjil ya. Malam ini saya rasa mari kita kongsi apakah berkenaan dengan nuzul Quran, turunnya Al-Quran ya, dan malam yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Apa yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar? Dan bila Al-Quran itu diturunkan ya, iaitu nuzul Quran. Apakah benar pada tanggal 17 Ramadan ataukah pada malam Lailatul Qadar? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadr ayat yang pertama, iaitu sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Kenapa Lailatul Qadar ya? Kerana pada saat itu diturunkan kitab yang penuh kemuliaan, diturunkan rahmat dan diturunkan pula malaikat yang mulia. Ini adalah antara pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi ya, dalam kitabnya Zadul Masir. Ibnu Arabi rahimahullah mengatakan bahawa boleh jadi makna Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh kemuliaan, dan boleh jadi juga maknanya adalah malam penetapan takdir ya. Uh, yang sebenarnya yang lebih mendekati kebenaran adalah malam penetapan takdir, kerana sebagaimana firman Allah di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang keempat, yang mana Allah berfirman, pada malam itu dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Maksud ayat ini adalah ditetapkannya takdir. Di antara kemuliaan malam tersebut adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus ke langit dunia ya. Ini kita dapat lihat ada ditulis di dalam kitab Ahkamul Quran oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ya. Yang mana rahimahullah berkata, disebut Lailatul Qadar kerana kemuliaan dan keutamaan malam tersebut di sisi Allah. Dan malam tersebut ditetapkan berbagai perkara yang akan terjadi pada satu tahun yang mendatang ya, iaitu ditetapkan ajal, rezeki dan berbagai takdir lagi ya. Turunnya Al-Quran adalah pada malam Lailatul Qadar sebagaimana yang kita telah bacakan tadi, iaitu dalam surah Al-Qad ayat yang pertama ya, yang mana Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam yang diberkahi sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, iaitu dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 tadi, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi ini bermaksud Lailatul Qadar yang terdapat di bulan Ramadan. Kerana Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan sebagaimana yang disebut di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 185, iaitu beberapa hari yang ditentukan. Itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas yang menjelaskan mengenai nuzul Quran, iaitu diturunkannya pada permulaan Al-Quran, waktunya adalah di bulan Ramadan yang dikatakan pada malam Lailatul Qadar ya. Ibnu Abbas berkata, Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Lalu diturunkan beransur-ansur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam jangka waktu selama 23 tahun ya. Ini adalah hadis daripada At-Tabarani dan An-Nasa'i, dan juga hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan dipersetujui oleh Az-Zahabi. Ibnu Hajar juga mempersetujui ya, sebagaimana di dalam kitab Al-Fath yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Syekh As-Sadi rahimahullah berkata, Allah menjadikan permulaan turunnya Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, dan dinyatakan bahawa Al-Quran secara keseluruhan itu diturunkan di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar,
maka pendapat yang mengatakan Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan jelas-jelas tidak ada dasarnya, ya. Kerana Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir, kan, sebagaimana yang kita ketahui. Jadi apabila penetapan bahawa mengatakan Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan, ianya telahlah menyanggahi dasar yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, bahawa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan, maka mengatakan 17 Ramadan sebagai tarikh turunnya Al-Quran tidak berdasarkan kepada ayat Quran itu sendiri, dan itu adalah sesuatu yang diada-adakan, ya. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah kepada kita agar kita kembali kepada sumber ilmu yang sebenar, insya-Allah, ya. Akhir kalam pada malam ini, saya sangat terpaut hati pada suatu tulisan yang ditulis oleh Ustaz Fahrul Muhammad Joni, yang mana beliau mengukirkan kata-kata yang begitu memberi makna sebenarnya kepada hati kita yang letih ni, ya, hati kita yang jenuh, yang mana dia mengatakan ini sebagai nutrisi hati, sebagai zat pemakanan kepada hati. Beliau menulis ungkaian kata-katanya, iaitu ubati hatimu yang letih dengan istighfar dan taubat. Tanda hati letih bila ada rasa bosan, malas, jemu, kosong, lalai dan mudah kecewa. Hati itu sudah penat dalam bermujahadah yang selalu kalah, tetapi tetap tidak mengalah. Hati yang apabila melakukan ketaatan, tidak ada kenikmatan, dan apabila melakukan kemaksiatan, sentiasa diburu keresahan. Dan bila hati itu letih, itu petanda hatimu digamit oleh Allah untuk kembali kepada Al-Quran. Jadi pada malam ini bertepatan dengan malam ke-25 bulan Ramadan, malam yang ke-25, malam yang ganjil, malam yang kita harap-harapkan semoga ia menjadi malam Lailatul Qadar yang Allah rezekikan, semoga kita dapat menemuinya, ya. Maka eloklah kita mulakan malam ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran sebagaimana yang kita telah bincangkan semalam, bahawa menjadi sunnah untuk kita membaca Al-Quran di malam hari, ya. Semoga kita dapat beramal dengan lebih tenang tanpa diganggu oleh urusan-urusan keduniaan. Semoga kita dapat beramal. Saya ucapkan selamat beramal. Semoga kita ditemukan dan direzekikan Allah dengan malam Lailatul Qadar pada malam-malam yang berbaki ini, 25, 27, ya, dan seterusnya. InsyaAllah kita akan direzekikan Allah dengan sesuatu yang sangat-sangat bernilai, tidak ada umpamanya, malahan melebihi daripada kebaikan 1000 bulan, ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi esok hari, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.